Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi pada hari ini kita akan mempelajari pelajaran 5 iaitu memahami keutamaan dalam tindakan. Jadi sebelum itu, marilah kita sama-sama memahami dan mendengar maksud surah At-Taubah ayat ke-19 dan 20. جعلتم سقاية الحاج وعمارة المسجد الحرام كمن آمن بالله واليوم الآخر وجاهد في سبيل الله لا يستوون عند الله والله لا يهدي القوم الظالمين الذين آمنوا وهاجروا وجاهدوا في سبيل الله بأموالهم وأنفسهم أعظم درجة عند الله وأولئك هم الفائزون. Maksud surah At-Taubah. Adakah kamu menyangka perbuatan memberi minum kepada orang-orang yang menunaikan haji dan memakmurkan Masjidil Haram itu sama seperti orang yang beriman kepada Allah Subhanahu Wa Taala dan hari akhirat serta bertahajud pada jalan Allah? Mereka yang bersifat demikian tidak sahaja di sisi Allah Subhanahu Wa Taala dan Allah tidak akan memberikan hadiah kepada kaum yang zalim. Sesungguhnya orang-orang yang beriman dan berhijrah serta berjihad pada jalan Allah dengan harta, benda dan jiwa mereka adalah lebih baik dan besar tinggi darjatnya di sisi Allah Subhanahu Wa Taala dan mereka itulah orang yang berjaya. Sebab turun ayat. Menurut Nu'man bin Bashir, terdapat beberapa orang sahabat berbincang tentang amalan yang mereka utamakan selepas pembukaan Mekah. Terdapat sahabat yang akan menumpukan kepada memberikan minum kepada orang yang menunaikan haji. Terdapat juga sahabat yang menumpukan usaha kepada memakmurkan Masjidil Haram. Selain itu, terdapat sahabat yang akan berjihad di jalan Allah. Percakapan mereka ditegur oleh Sayyidina Umar radhiyallahu anhu kerana tidak sopan meninggikan suara di sebelah mimbar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian Sayyidina Umar radhiyallahu anhu mengadu hal ini kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan turunlah ayat ini. Fiqh al-awlawiyat bermaksud mengutamakan perkara yang sepatutnya didahulukan berdasarkan prinsip syarak. Prinsip fiqh al-awlawiyat iaitu bersumberkan dalil syarak, mengutamakan perkara yang diutamakan oleh syarak, mengambil kira keperluan semasa dan setempat, mengutamakan keperluan atau manfaat bersama berbanding dengan manfaat peribadi, dan yang terakhir mengambil kira tahap keupayaan individu. Pelaksanaan fiqh al-awlawiyat ini dalam kehidupan terbahagi kepada 3 bidang iaitu ilmu dan pemikiran, amalan dan juga tuntutan syarak. Jadi mari kita lihat bidang yang pertama iaitu ilmu dan pemikiran. Prinsip bagi bidang ilmu dan pemikiran ini iaitu mengutamakan usaha menuntut ilmu dan memahaminya berbanding dengan melaksanakan sesuatu amalan. Aplikasi bagi prinsip bidang ini iaitu mengutamakan ilmu fardu ain berbanding ilmu fardu kifayah, seperti mengutamakan ilmu menunaikan solat yang betul berbanding dengan ilmu lain. Yang kedua, mengutamakan ilmu fardu kifayah yang menjadi keperluan semasa. Contohnya seperti mempelajari ilmu dalam bidang perubatan dan kejuruteraan. Seterusnya, bidang yang kedua iaitu amalan. Prinsip bagi bidang amalan ini iaitu mengutamakan amalan yang banyak manfaat berbanding dengan amalan yang kurang bermanfaat. Aplikasi bagi bidang ini yang pertama iaitu mengutamakan amalan yang banyak manfaat kepada masyarakat berbanding amalan yang bermanfaat mengikut keperluan dan situasi, seperti mengutamakan bersedekah berbanding dengan gotong royong. Yang kedua, mengutamakan aktiviti kemasyarakatan berbanding dengan ibadat sunat yang berbentuk
mengutamakan program berbentuk kebajikan masyarakat berbanding dengan memperbanyak amalan sunat untuk peribadi. Yang terakhir, bidang yang ketiga iaitu tuntutan syarak. Prinsip bagi bidang yang ketiga ini iaitu mengutamakan perkara pokok berbanding dengan perkara cabang. Aplikasi bagi bidang ini iaitu mengutamakan amalan fardu ain berbanding dengan fardu kifayah, seperti mengutamakan pelaksanaan zakat yang wajib sebelum bersedekah. Aplikasi yang kedua iaitu mengutamakan amalan fardu kifayah berbanding amalan sunat. Contohnya, mengutamakan membantu ibu bapa berbanding iktikaf. Dan yang ketiga iaitu mengutamakan akidah berbanding dengan perkara syariat. Seterusnya, kepentingan fiqh al-aulawiyat terhadap individu dan masyarakat. Yang pertama, memastikan tindakan manusia terkawal dan sistematik, membuahkan hasil kerja yang berkualiti dan efektif, mengamalkan semua tuntutan Islam mengikut susunan yang tepat, mewujudkan kesejahteraan sosial dalam melestarikan pengurusan kehidupan, menyeimbangkan kehidupan masyarakat dalam pelaksanaan tuntutan syariat, dan yang terakhir, mewujudkan masyarakat yang berjaya menguruskan sistem kehidupan yang cekap. Akhir sekali, pengajaran ayat. Sebagai umat Islam, kita hendaklah sentiasa meningkatkan keimanan kepada Allah Subhanahu Wa Taala dan hari akhirat kerana keimanan ialah kunci penerimaan segala ibadat. Kita hendaklah sentiasa berazam untuk berjihad dengan tenaga dan harta supaya kita mendapat ganjaran yang besar di sisi Allah Subhanahu Wa Taala. Sebagai umat Islam, kita hendaklah sentiasa berlumba-lumba untuk melakukan kebaikan kerana kebaikan itu akan diberi ganjaran pada hari akhirat. Yang terakhir, sebagai umat Islam, kita hendaklah sentiasa berhijrah kepada yang lebih baik supaya menjadi insan yang produktif. Terima kasih kerana mendengar. Semoga video ini bermanfaat buat anda. Bye.